Assalamualaikum Cikgu Izzat. Cikgu Ajman. Waalaikumsalam, Cikgu Zaiman. Waalaikumsalam Cikgu Zaiman. Tak sangka betul ya, dapat juga kita bertiga berkumpul pada hari ini. Ya betul sekali Cikgu. Bukan mudah untuk kita bertiga berkumpul seperti ini. Tambah pula sekarang ni terdapat banyak program-program bersama murid dan juga ibu bapa. Jadi kita perlu sentiasa bolak-balik ke sekolah. Samalah cerita Cikgu. Namun apakan daya, ada seorang guru haruslah membanting tulang untuk kebaikan pelajar. Apa khabar pula Cikgu semua? Sihat belaka ke? Alhamdulillah Cikgu. Macam yang Cikgu nampak sekarang kan. Tidaklah sihat sangat tapi tidaklah terlalu uzur. Tapi walau macam mana pun masih kuat melaksanakan tugas. Betul tu Cikgu Zaiman. Lagi pun umur kita ni bukanlah muda lagi. Bukan begitu Cikgu Zaiman. Begitulah nampaknya Cikgu. Cikgu Izzat pula nampaknya sihat ya. Alhamdulillah Cikgu. Masih dikurniakan kekuatan untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan. Alhamdulillah. Baiklah Cikgu semua. Saya rasa tanpa membuang masa, marilah kita ke tujuan asal perjumpaan kita pada hari ini ya. Saya rasa cikgu semua pun dah tahu yang hari ini kita nak bincangkan tentang program yang kita nak adakan nanti. Iaitu Hala Tuju Kerjaya. Program ini bertujuan untuk menerangkan tentang persediaan seorang pelajar untuk melangkah ke alam universiti dan juga persediaan seorang graduan ke alam pekerjaan. Sudah semestinya banyak maklumat itulah saya kupakan ni. Wah, semangat betul ya Cikgu Ajman. Sudah semestinya. Ini untuk kebaikan anak murid saya. Mereka sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Bagus Cikgu. Baiklah, saya rasa pertama sekali saya nak tanya dekat Cikgu Izzat. Boleh tak Cikgu bagi sedikit cadangan perkara yang boleh diorang lakukan untuk pelajar yang ditolak untuk sambung belajar ke UPU, matrik dan sebagainya. Boleh Cikgu Zaiman. Okay, pertama sekali lah. Pada pendapat saya, mereka ni boleh cuba untuk bekerja sambilan terlebih dahulu. Hal ini kerana terdapat pelbagai manfaat yang mereka boleh peroleh daripada pekerjaan yang mereka lakukan tersebut. Para pelajar ni boleh mencari pengalaman ketika bekerja. Sebab apa kan? Sebab apabila mereka ni sudah mula bekerja, pengalaman yang mereka perolehi itu dapat mematangkan diri mereka untuk menghadapi situasi yang lebih sukar di kemudian hari. Selain itu, apabila mereka bekerja, banyak perkara baharu yang bakal mereka terkai. Contohnya, mereka dapat meluaskan lagi rangkaian sosial, iaitu dapat mengenali rakan baru, dapat merasai suasana kerja yang baru ataupun belajar sesuatu yang mereka tak pernah belajar sebelum ni. Jadi apabila mereka belajar cara untuk berhubung dengan pelanggan ni, mereka dapat meningkatkan lagi kemahiran berkomunikasi mereka untuk kegunaan mereka yang akan digunakan di kemudian hari. Tambahan pula, pengalaman bekerja itu sendiri boleh dimasukkan ke dalam resume mereka lah. Kebanyakan syarikat ni mereka akan mencari pekerja yang mempunyai pengalaman berbanding dengan individu yang tidak ada langsung pengalaman bekerja. Walaupun pelajar ni mempunyai pengalaman sedikit, tapi dengan pengalaman yang mereka ada itulah akan menunjukkan bahawa mereka ni bersifat lebih matang dan berpeluang tinggi untuk mendapat pekerjaan berbanding dengan individu yang tidak ada langsung pengalaman bekerja. Oh, jadi macam tu Cikgu. Saya pun rasa diorang ni sepatutnya cari kerja sambilan dulu. Selepas tamat sijil pelajaran Malaysia. Macam saya dulu pun, saya pun bekerja dulu dan Alhamdulillah semasa saya sambung belajar, saya dapat membayar yuran sendiri tanpa menyusahkan ibu bapa saya. Jadi macam mana pula untuk Cikgu Ajman? Mungkin Cikgu ada sebarang penambahbaikan? Saya ada sedikit penambahbaikan. Saya juga telah mencari beberapa maklumat di internet
Mereka yang mengambil yang tidak menyambung, yang ingin mengambil CJ kemahiran selepas SPM, mereka perlulah menyambung CJ kemahiran di seperti Giat Marah. Hal ini kerana melalui CJ ini mereka boleh menimba pengalaman terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, pengalaman ini sangat penting untuk kita bekerja kelak. Tambah pula, CJ kemahiran ini hanya memerlukan masa selama 3 bulan sahaja untuk melengkapkannya. Jadi ini merupakan jalan pintas kepada pelajar untuk bekerja. Seperti mereka yang belajar automotif boleh buat duit di uni ataupun selepas mereka graduate. Contohnya buat bisnes tukar minyak hitam kereta ke, cuci motor ke, bagi tayar pancit ke, tukar sprocket ke, atau macam-macam. Saya tak nafikan apa yang Cikgu Azman cakap tu betul. Tapi saya nak tambah sedikit. Saya rasa selain daripada buat apa yang Cikgu Azman bagi tahu tu, mereka juga boleh je buat rayuan sebenarnya. Mereka tak sepatutnya putus asa. Kerana mereka diberi peluang untuk mengukuhkan rayuan. Mereka sepatutnya terus saja buat rayuan kerana mereka tak sepatutnya mudah mengalah. Ramai je pemohon sebelum ni yang tak mengalah dan akhirnya diorang berjaya ditawarkan walaupun oleh keputusan yang kurang baik semasa SPM. Dalam permohonan rayuan ni, diorang akan dibenarkan memilih 4 kursus pilihan dalam senarai yang diberikan lah mengikut kelayakan masing-masing. Jadi untuk nasihat saya, diorang sepatutnya pilih kursus yang jarang dipohon dan mempunyai kemahiran. Kerana industri semasa sangat memerlukan graduan yang berkemahiran. Contohnya dalam bidang grafik designing, programming, art, accounting dan lain-lain. Tapi malangnya pelajar sekarang ni saya tengok cikgu, tak ramai graduan yang berminat untuk melanjutkan pengajian dalam bidang-bidang ni. Jadi, diorang sepatutnya pilihlah kursus yang memenuhi keperluan industri sekarang bukannya mengikut kehendak mereka sahaja. Kerana perkara tersebut lebih menjanjikan peluang pekerjaan selepas mereka tamat pengajian nanti. Jadi macam mana pula pendapat cikgu semua? Saya sangat bersetujulah dengan pendapat Cikgu Zaiman. Seterusnya kan, bagaimana pula untuk mereka yang ingin sambung belajar? Saya rasa eloklah kita kongsikan kepada mereka tentang perjalanan yang selepas SPM. Pelajar sekarang ni cikgu saya tengok mereka sangat tidak sakna cikgu tentang perkara tersebut dan sentiasa mereka ambil mudah setiap perkara. Saya setuju dengan Cikgu Zaimi. Sebagai contoh, mereka ni sebelum mereka menyambung pelajaran, mereka perlulah mengenal pasti hala tuju selepas tamat pengajian. Jika anda ingin menyambung pengajian ke peringkat seterusnya, anda wajib tahu kursus apakah yang layak dipohon berdasarkan kelayakan nanti. Jadi tidaklah ianya bertentangan dengan minat anda. Paling merisaukan jika kursus yang ditawarkan kerana tidak diterima untuk sambung ke kursus yang diminati di peringkat seterusnya kelak. Contoh, diploma yang diperolehi tidak layak mohon ke kursus ijazah yang anda inginkan. Maka anda akan menyesal tidak kesudahan kelak. Jadi silalah kenal pasti terlebih dahulu. Ini untuk masa depan anda juga. Bagi yang tidak berminat untuk melanjutkan pengajian atau ingin menangguh hasrat menyambung ke peringkat seterusnya pula, tentu anda ingin bekerja. Jadi eloklah kenal pasti dahulu kejayaan apa yang perlu diceburi dengan kelulusan yang dimiliki, tangga gaji dan sebagainya. Selepas tamat pengajian kelak, anda sudah tahu hala tuju masing-masing. Tidaklah timbul isu tidak tahu kerja apa yang boleh dipohon dan sebagainya. Misal kata, hasil daripada kajian yang anda cari di internet, anda menunjukkan kurang peluang pekerjaan dalam kursus yang ditawarkan. Masih ada kesempatan lagi untuk mengubah keputusan tersebut sebelum tarikh pendaftaran masuk ke IBT. Jadi, mereka juga boleh semak struktur program pengajian. Ramai yang terlepas pandang mengenai perkara ini. Maklumlah terlampau excited hendak ke Menara Gading sehingga lupa untuk ambil tahu tentang kursus yang ditawarkan dan yang akan dipelajari kelak. Berikut antara perkara yang anda wajib tahu. Seperti persoalan yang perlu kita tahu.
yang perlu kita fikirkan sebelum kita menyambung pengajian, iaitu apakah subjek yang akan dipelajari kelak. Setiap semester perlu ambil berapa subjek, bagaimana penilaian akademik dia buat mengikut pengiraan PNGK, CGPA ataupun pointer. Pemeriksaan dan assignment bagaimana, berapa lamakah tempoh pengajian untuk setiap semester, cuti semester berapa lama, bulan berapa. Ini untuk tujuan untuk kita planning ataupun membuat strategi dalam pembelajaran. Ramai yang berfikir, alah nanti-nantilah fikir bila dah masuk universiti. Big no untuk anda yang abaikan perkara ini. Sekiranya anda ingin buat persediaan, sila layari laman rasmi IPT masing-masing untuk dapatkan maklumat mengenai IPT dan kursus yang ditawarkan. Rujuk struktur kursus, tempoh pengajian, subjek yang wajib diambil dan sebagainya. Contohnya, panduan akademik UUM. Walaupun semasa minggu orientasi nanti akan diterangkan, tapi lebih baik jika anda sudah tahu sedikit berkenaan perkara tersebut. Jadi anda lebih bersedia untuk menempuh alam pengajian di peringkat di Institut Pendidikan Tinggi nanti. Betul tu Cikgu Azman. Tambahan pula cikgu, mereka ni perlu menyemak aktiviti kurikulum yang boleh mereka sertai. Kerana setiap universiti ni akan mewajibkan pelajar mereka untuk mengambil salah satu aktiviti kurikulum. Ia wajib diambil dan merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi sebelum layak diberi penganugerahan tamat pengajian. Jadi kepada pelajar yang sebelum ni malas nak menyertai aktiviti kurikulum di sekolah, jangan beranganlah mereka boleh mengelak daripada menyertai aktiviti kurikulum di peringkat IPT ni. Pelibatan di dalam aktiviti kurikulum adalah wajib dan ia mempunyai markah penilaian. Yang di mana markah penilaian tersebut termasuk dalam kiraan keputusan akademik CGPA ataupun pointer mereka. Kalau gagal subjek kurikulum yang diambil, maka para pelajar ni ada pilihan lain lah. Selain mengulang semula subjek tersebut sehinggalah lulus. Selagi mana tidak lulus, lagi itulah mereka akan meluput di situ sehingga lulus. Jadi silalah ambil tahu aktiviti kurikulum apa yang ditawarkan dan buatlah pilihan berdasarkan minat mereka supaya tidak membebankan jiwa dan raga. Tips seterusnya ni penting kerana persekitaran dan suasana IPT ni sedikit sebanyak akan mempengaruhi mood belajar para pelajar. Lokasi IPT di kawasan bandar atau luar bandar, kedua-duanya akan memberi cabaran yang sama rata kepada pelajar. Jadi antara perkara yang boleh pelajar kena pasti sebelum daftar adalah kemudahan pengangkutan dari rumah pelajar ke IPT. Seterusnya, kos perjalanan bagi memudahkan pelajar ni mengira bajet mereka jika hendak balik kampung lah. Selain itu, hotel ataupun chalet yang terdekat sekiranya jarak IPT ni jauh daripada rumah pelajar. Tambahan pula kemudahan, kita kena ambil tahu ada tak kemudahan perbankan di kawasan sekitar dan dalam IPT itu sendiri. Hal ni penting sebab nanti nak keluarkan duit macam mana kan. Selain itu, pelajar juga perlu mengenal pasti beberapa perkara yang perlu mereka elakkan seperti tempat-tempat yang mempunyai risiko jenayah yang tinggi. Kalau boleh, cubalah elakkan diri agar tidak menjadi mangsa jenayah. Para pelajar yang merupakan orang luar ni akan menjadi sasaran yang lebih mudah kepada penjenayah ni. Jadi, ambil tahulah tentang kawasan ataupun persekitaran IPT anda. Sangat bagus apa yang Cikgu Ajmal dan Cikgu Izzat cadangkan sebentar tadi. Jadi saya rasa macam tiada dah yang boleh kita kongsikan tentang pusat pengajian yang mereka pilih. Jadi bagaimana pula dengan persediaan diri mereka? Ini berdasarkan pengalaman saya lah. Untuk pelajar yang akan menetap di asrama atau kolej kediaman, banyak perkara yang mereka perlu titik beratkan seperti persediaan mental. Tips terakhir daripada kami adalah ketahanan mental dan fizikal. Kalau kita tak tahan mental atau fizikal, kita tak kuat untuk melakukan kerja. Seperti yang kita sedia maklum, sijil kemahiran ni memerlukan pergerakan yang banyak ataupun kita perlu berfikir lebih kreatif dan juga
open minded lah. Jadi kita perlu mempunyai fizikal dan mental yang kuat. Kita mula dahulu dengan kepentingan ketahanan mental. Tahukah anda, ramai pelajar berhenti belajar selepas masuk mendaftar. Ada di antaranya tidak sampai seminggu dah keluar. Sebab apa? Alasannya rindu keluarga, makanan tak sedap, tiada kawan, tak boleh bawa subjek atau kursus yang ditawarkan dan pelbagai isu lagi. Majoritinya adalah isu remeh-temeh. Alahai, bukannya selamanya tak balik ke rumah. Boleh saja hubungi keluarga setiap hari pun, kalau boleh. Kalau makanan sedap pun, tak akan semua sekali tak sedap. Beragaklah kalau nak membongak pun, tiada kawan. Dan dalam mulut tu ada ketul emas ke? Macam mana nak cari kawan? Masa minggu orientasi pun dah boleh buat kawan. Sebabnya sudah ada roommate. Kemudian semasa minggu orientasi, anda akan dibagi mengikut grup kecil yang akan membolehkan anda bekerja sebagai satu kumpulan. Kemudian akan ada briefing pasal kursus dan jumpalah classmate masing-masing. Masa itulah kamu perlu get aktif untuk berkenalan dengan mereka. Jangan diam jadi tunggu kayu saja. Kalau susah sangat nak berkawan dahulu dengan seorang, dua orang, normal lah. Bukan semua kawan yang baik kita zaman sekolah masuk ke kursus dan universiti yang sama. Kalau ada pun, akan ada kawan lupakan kawan. Benda normal. Jadi bertenang. Kalau tidak boleh bawa kursus yang ditawarkan, pergi ke pejabat fakulti untuk berbincang dengan ketua jawatan untuk tukar kursus dan sebagainya. Mereka akan mempertimbangkan, jangan diam sahaja dan akhirnya berhenti belajar. Benda kecil macam ni pun anda tak boleh handle. Bagaimana hendak survive sampai semester akhir dan masuk ke alam pekerjaan kelak? Cubalah berfikiran lebih matang dan menjawab cabaran. Barulah boleh menjadi orang yang berjaya. Tepat sekali tu Cikgu Azmal. Dalam pada itu, dari segi ketahanan fizikal pula, pastikan badan mereka ni tidak lemau kerana sepanjang minggu orientasi tu sudah pasti akan banyak aktiviti yang dilakukan dan kala-kalanya sehingga larut malam. Jadi pastikan stamina tu cukup lah. Makan vitamin barokah macam Tun Mahathir tu ke, atau berehat berehat seminggu sebelum pergi mendaftar. Ya, kalau boleh nikmatilah hari-hari lapang mereka kerana selepas dia masuk ke institut pendidikan tinggi tu, mereka akan kembali berperang semula untuk masa depan mereka. Menarik pengalaman yang Cikgu Azman ceritakan sebentar tadi dan juga apa yang Cikgu Izzat bagi tahu tadi. Saya pun pernah menetap di Kolej Kediaman dan pada pendapat saya, persediaan dari segi kewangan merupakan aspek penting yang perlu diambil kira juga. Seperti yang saya bagi tahu tadi, saya pernah bekerja selepas tamat pengajian CJ Pelajaran Malaysia dan duit hasil daripada pekerjaan saya tu sedikit sebanyak telah berjaya menampung kos-kos yang perlu saya bayar. Jadi majoriti daripada kita tak dilahirkan bersama segunung emas dan intan permata. Jadi untuk melanjutkan pengajian, kita memerlukan pembiayaan sama ada beasiswa ataupun setidaknya mereka perlu membuat pinjaman pendidikan seperti PTPDN. Jadi mereka sepatutnya ambillah tahu apakah yang ditawarkan dan layak dipohon selain pinjaman pendidikan sekiranya mereka gagal ditawarkan beasiswa. Jadinya antara cadangan yang boleh saya bagi, mereka boleh memohon di pusat zakat dan negeri masing-masing untuk orang Muslim, dan mereka juga boleh memohon di pejabat kerajaan masing-masing seperti pejabat SUK iaitu non-Muslim dan Muslim, ataupun mereka boleh rujuk terus ke laman rasmi kerajaan negeri dan pusat zakat masing-masing. Dekat situ dia orang akan ada borang yang disediakan untuk mengisi secara manual, ataupun sekarang kan dah maju, mereka pun boleh isi secara online sebenarnya. Sebelum pendaftaran, sumbangan akan diberikan dan sumbangan tersebut tidak perlu dibayar semula. Sekurang-kurangnya bolehlah menampung sedikit sebanyak kos pengajian mereka. Selain itu, mereka juga boleh meminta bantuan daripada wakil rakyat setempat. Contohnya daripada ahli Dewan Undangan Negeri ataupun adun-adun yang di sana lah. Dan akhir sekali, saya rasa sekiranya mereka tidak ditawarkan mana-mana beasiswa dan bantuan, mereka juga boleh
membuat pinjaman daripada PTPTN. Dan jika mereka sudah masuk mendaftar ke IPT, mereka boleh mohon wang zakat di IPT masing-masing. Contohnya di UiTM, mereka disediakan pusat zakat dan mereka boleh membuat permohonan bantuan pengajian di sana. Jadi bagaimana Cikgu Izzat? Saya rasa pendapat yang Cikgu Zaiman kongsikan tu ada betulnya. Jadi bagaimana pula untuk persediaan bagi pelajar yang akan melangkah ke alam pekerjaan ni? Oh, mudah je Cikgu. Saya rasa perkara yang pertama yang mereka patut titik beratkan ialah komunikasi yang baik. Kerana komunikasi yang baik adalah contoh komunikasi yang baik ialah komunikasi secara berhemah dalam kata-kata kerana mampu menganalisis sesuatu keadaan dan cekap dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Kemahiran ni, diorang tak boleh dapat melalui subjek di IPT tapi mereka perlu latih dalam diri mereka sendiri kerana ia bergantung kepada sikap dan tindakan yang mereka ambil dalam suatu situasi. Jadi kebaikannya syarikat sangat suka dengan orang yang boleh berkomunikasi dengan baik kerana melalui komunikasi yang baik mereka boleh menarik lebih ramai pelanggan. Jadi macam mana pula dengan Cikgu Azman? Ada perkara yang Cikgu ingin tambah? Sudah semestinya cikgu berdasarkan daripada tinjauan saya, para pelajar yang ingin masuk ke alam pekerjaan hendaklah bersedia dari segi fizikal dan mental. Kita boleh tahu bahawa bos kita ni bukan semuanya baik. Jadi kita perlu bersedialah untuk menadah telinga dengan bebelan bos kita. Faktor fizikal selalu bergantung dengan bidang pekerjaan yang dipilih. Sebagai contoh, juruukur dan jurutera yang memerlukan pekerja ke tapak pembinaan yang panas di bawah terik matahari untuk melakukan tugas atau pemerhatian. Dari segi mental pula, persediaan untuk berurusan dengan rakan sekerja, majikan atau pelanggan yang memerlukan kita untuk bersabar dan bersikap wajar dalam menghadapi segala situasi demi menjaga reputasi kita agar tidak memalukan diri sendiri dan majikan kita. Seperti peribahasa Melayu, alah bisa tegar biasa. Jika sesuatu pekerjaan yang kita tidak biasa buat tu, kita dapati ia selit jika kita selalu buatnya, jadi ia akan menjadi sesuatu yang mudah. Sebelum mohon suatu pekerjaan, adalah bijak untuk kita mengetahui prospek dan risiko yang diambil sekiranya kita bekerja dalam bidang tersebut. Banyak pekerjaan sebenarnya mempunyai prospek yang baik untuk masa depan jika kita kekal cemerlang dalam prestasi kerjaya kita. Jika kita gagal kelak, janganlah kita salahkan orang lain. Tapi diri kita sendiri yang perlu disalahkan sebab tidak berusaha. Namun begitu, terdapat juga pekerjaan yang memerlukan usaha yang lebih untuk kekal konsisten dalam memperoleh pendapatan. Buat contoh, usahawan yang perlu sentiasa berfikiran kritis dan dalam memastikan produk yang dihasilkan mendapat sambutan dan mencapai sasaran supaya mendapat keuntungan maksimal dan boleh mengembangkan syarikat ke tahap yang lebih maju. Benar sekali tu Cikgu Azman. Tambahan pula, sebagai seorang graduan ni, mereka perlulah mempunyai kelayakan akademik yang tertinggi. Sediaan yang antara kelayakan akademik yang mereka perlu perolehi adalah sekurang-kurangnya kelulusan diploma hingga ke peringkat master dalam bidang yang diminati selaras dengan kajian dan kehendak pasaran kerja semasa. Hal ini disebabkan dengan pelajar yang memiliki pengetahuan yang tinggi dalam sesuatu bidang, hal ini akan beri keyakinan diri kepada mereka. Kelayakan yang tinggi ini membolehkan seorang individu tu dapat menggunakan ilmu yang dipelajari dengan memberi idea, cadangan, pandangan yang benar ataupun menyelesaikan masalah berkaitan kerjaya mereka. Jelaslah mendapat kelayakan yang tertinggi ini perlu disertai dengan pengetahuan tentang kajian pasaran kerjaya semasa untuk menempuh alam kerjaya. Selain daripada itu, setiap individu ni perlu mendapatkan pengalaman dalam kerjaya tu sebanyak yang mungkin. Antara pengalaman yang kerjaya yang boleh disertai pada awal usia remaja termasuklah pengalaman dalam perhubungan dengan pelanggan, pengurusan atau pentadbiran perniagaan.
pengalaman dalam bidang kerjaya yang tidak ada kaitan dengan kerjaya yang bakal mereka sandang akan menjadi nilai tambah kepada kelayakan akademik yang dimiliki. Selain itu, pengalaman yang mereka miliki ni dapat mengurangkan kos pengurusan untuk syarikat ni melatih pelatih baru yang akan diambil untuk bekerja. Sesungguhnya pelatih yang memiliki pengalaman kerjaya dan kelayakan akademik yang tinggi ni dapat mengatasi tawaran skala gaji yang lebih tinggi dari pekerja yang hanya bersandarkan kepada kelayakan akademik semata-mata. Betul-betul cikgu. Tepat apa yang cikgu nyatakan tadi. Dan saya rasa untuk slot-seterusnya, elok kita isi dengan program motivasi. Kerana program ini betul boleh membuka mata dan minda para pelajar tentang kepentingan motivasi. Tindakan daripada ibu bapa dan ahli keluarga selalunya akan terlepas pandang perkara ini. Oleh itu, pihak sekolah memainkan peranan penting untuk mendidik mereka tentang kepentingan motivasi. Program ini bukan sahaja penting semasa pelajar di sekolah, tapi ianya adalah sandapan rohani untuk sepanjang kehidupan mereka. Kebanyakan daripada para pelajar tidak mempunyai pencapaian yang baik dalam bidang akademik maupun kurikulum dan mereka didapati kurang dapat motivasi diri. Sekiranya mereka didedahkan dan sedar betapa mustahaknya mempunyai motivasi diri yang utuh dalam memenuhi apa jua perkara, pasti mereka akan lebih cakna akan perkara ini dan dapat melahirkan masyarakat yang lebih bijak. Melalui motivasi, mereka sudah pastinya dapat mencapai apa jua cita-cita mereka dan rintangan yang perlu mereka lalui. Kerana melalui peribahasa Melayu pernah berkata, belakang parang pun walaupun diasah, nescaya akan tajam. Jadi bagaimana pula pendapat cikgu? Saya setuju dengan idea cikgu tu. Belajar pada masa kini bukan boleh dibuat main. Macam-macam perkara yang boleh berlaku. Disebabkan tidak mendapat keputusan SPM cemerlang, mereka sanggup untuk melakukan perkara yang di luar jangkauan kita seperti mencederakan diri mereka, malahan lebih teruk lagi sehingga membawa kepada kematian. Ya betul Cikgu Izzat. Menurut kajian daripada Universiti Sains Malaysia, terdapat seramai 638 kes bunuh diri dilaporkan berlaku di negara ini di antara Januari hingga Julai tahun ini, iaitu peningkatan sebanyak 143% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Kesihatan Tersi Dr. Nur Hisham Abdullah beliau berkata berdasarkan laporan daripada Polis Diraja Malaysia, jumlah itu meningkat 1.4 kali ganda berbanding 262 kes sahaja tahun lalu. Peningkatan dalam kematian akibat kes bunuh diri yang dilaporkan di Malaysia pada 2020 iaitu sebanyak 631 kes berbanding 609 kes pada 2019. Katanya dalam satu kenyataan sempena Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia hari ini. Jika anda gagal dalam SPM sekalipun, janganlah anda risau kerana masih banyak lagi pekerjaan yang halal. Jika anda gagal, anda boleh bekerja dengan majikan, niaga, jurnalist semak ke atau sebagainya. Bahaya betul ya cikgu, budak-budak zaman sekarang ni. Dan akhir sekali saya rasa daripada hasil perbincangan kita pada hari ini, kita bolehlah membuat satu risalah untuk diedarkan kepada pelajar semasa program nanti. Menarik cadangan itu cikgu. Melalui risalah itu, mereka dapat lebih memahami tentang perkara yang kita bincangkan hari ini. Walaupun risalah hanyalah sehelai kertas, namun ianya mempunyai isi yang padat dan mudah difahami oleh pelajar. Tepat sekali Cikgu Azman. Baiklah, saya kira sampai di sini dahulu perbincangan kita pada hari ini. Sekiranya ada penambahbaikan, bolehlah kita bincangkan di kemudian hari. Baik Cikgu Izzat, lagipun saya rasa isi yang kita bincangkan hari ini sudah memadai banyaknya. Jadi semoga dapat kita berjumpa lagi di lain hari untuk membincangkan tindakan kita yang selanjutnya. Okey cikgu. Jumpa lagi cikgu. Baik Cikgu Zaiman. Jumpa lagi. Jumpa lagi cikgu. Bye. Bye. Assalamualaikum. Bye.